baru 10 orang ni. Kita start dulu sebab saya ada kerja pukul 10 nanti. So, situasi lah. Boleh dengar semua? Saya tengok internet ataupun server klik tu macam ada slow sekejap, laju. Klik lama tunggu. Mungkin ada problem network Uniza apa. So hopefully dia tak ganggu webback dia lah. So kalau ada problem, just info lah dekat chatting tu. Mak dia dengar atau tak dengar ataupun terputus ke. Okay, saya share tu screen . Okay, so attendance untuk pagi ni dah ada link ni. So klik lah untuk attendance hari ni. Macam saya nak klik ni kan lama dia loading untuk laju je. Right. Orang okey ke ni? Kalau okey, respon dekat tu, dekat chatting tu. Just okey ke? Bagi emoticon tu ke? Okey, doktor. Right. Saya takut slow lah sebab okey, kalau kita tengok untuk minggu ni dah minggu ketiga. So, dah belajar belum if else tu? Kalau saya tengok dekat nota ni belum ada lah letak if else tu. Dia panggil selection kan, selection. So saya tak nak terlalu advance. Kita pergi kepada apa yang kalau boleh kita follow apa you belajar dalam kuliah lah. So saya nampak kalau tengok nota-nota yang di-upload last week ni minggu ni, tapi minggu ni mungkin lecturer tak tahu lah sebab ni ramai lecturer kan. Minggu ni nampak belum ada lagi dah nota untuk if else tu. So, mungkin kita akan cover untuk baca daripada input je ataupun baca daripada keyboard . Slow di loading. Apalah, kita ignore yang lain. Jangan lupa isi attendance lah. Dekat saya punya link ni ada attendance. Sure setiap orang isi. So sepatutnya setiap orang untuk lab ni kita akan gunakan NetBeans lah. NetBeans. So setiap orang boleh install NetBeans. NetBeans ni dia ada beberapa version. Kalau version 8 ke bawah, banyakkan guna version 8 ke bawah kerana dia sudah ada JDK . Kalau you nak download yang latest lah, macam saya guna yang latest. Type je NetBeans, dia pergi kat page download ni. Ni yang latest lah, so you download ni dalam 400 MB, so besar jugalah. Okay, so mungkin selepas ni you all boleh download NetBeans 12 ni, tapi untuk NetBeans 12 ni, dia kena install satu lagi JDK . Kalau you pergi pada older release ni, maksudnya version yang ke belakang, version ke belakang ni. Ini tak ada ni. Tak apalah. So kalau you ada link macam 8, NetBeans 8.2 ni, dia dah sekali dengan JDK. Ni JDK Java Development. Untuk kita compile Java, kita kena ada JDK. Tapi kalau you download yang latest ni, 12.5, you kena install satu lagi JDK. Ini nak senang you cari yang installer, jangan cari yang zip punya. Installer maksudnya Windows. Macam ni zip kan, so jangan ambil yang zip sebab nanti banyak benda yang kena configure. Ambil yang installer, sama ada yang atas ni ataupun yang ni lah, dua-dua ni adalah installer. So boleh ambil salah satu ni. Saya ambil yang bawah ni, yang MSI ni. Dan install lah. Mula install JDK dulu. Ni pun dah 150 MB . Download, install. Dah siap yang ni, barulah you install
NetBeans ni. Okay. Tu next je lah, next saja. Okay. So, bila semua dah install, you just buka je Apache NetBeans. IDE, Apache NetBeans IDE. IDE ni maksudnya editor lah. Editor NetBeans ni dia bukan untuk Java saja, dia untuk PHP pun boleh, C++ pun boleh. Macam-macam language lah dia support. Dia adalah editor untuk programming. Tapi untuk Java ni kita guna NetBeans. Ada lagi selain daripada NetBeans, ada lagi untuk Java ni editor dia, contohnya JBuilder. Ni pun macam ni lah. Ni adalah editor ataupun compiler untuk Java. Ataupun dia guna juga Eclipse. Android Studio pun tak silap ada juga untuk Java. Tetapi untuk khusus kita ni kita guna NetBeans. So you buka ni NetBeans. So last week kita tak guna editor dekat PC kita guna editor online. Online. So online pun ada editor, cuma online tu kadang-kadang kita tak boleh nak interact lah. Maksudnya nak baca daripada keyboard dia tak bagi. Dan kita tak boleh nak save file tu. Okay, so kita tutup dulu. Sini ada. Mula-mula kita buka tu untuk create file Java kita. Biasa sesi lab ni setiap orang akan buat masing-masing lah. Kalau kita berada dekat lab, you all akan buat masing-masing ni. Kena install, kena download, install and then kena create. Ni lah. So sebab dia bukan kuliah. Kalau kuliah you boleh tengok lah. Kalau lab ni biasa kita buat sendiri lah. So nanti kalau boleh waktu ni pun you all try buat lah, sebab bila ada jumpa you problem terus boleh tanya. So step pertama untuk kita create Java program, kita klik pergi dekat file ni, ambil new project new project. And then tengok ni, dia banyak language kan. Java pun dia macam-macam jenis juga ni. Java, Maven, Gradle, and kita ambil yang basic punya, yang ni N ni. Dekat Java with ENT ni, dan klik dekat Java application. Selain ni dia ada juga ni HTML5, JavaScript, C ataupun C++, PHP. Banyaklah untuk language lain pun dia support lah. Tapi untuk Java ni, klik dekat Java with ANT. Dengan ambil yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ni mungkin boleh run tapi dia ada library lain. Sebab dia adalah framework. So Java with ANT and then klik Java application. Project sini pilih Java application. Okay, dan next. Ini namakan project, contohnya week 3 3. Ini dia akan simpan dekat mana? Kalau tak nak simpan dekat C My Document ni, browse je lah. Okay, so ini dia akan simpan dekat folder ni, default dia dekat C users, user kita ni, nama kita, and then document, admin. Semua file kita default ni dia akan simpan dekat sini. Bila kita tulis ni week file, dia akan berubah kat bawah ni, create main class ni akan berubah. Yang ni maintain je lah. Dia akan auto create file tu. So week 3. So yang penting kita ubah sini saja. And then click finish. Okay, so dia akan keluar macam ni. Kalau tengok kat sebelah kiri ni under project. Di nama project kita, dia ada under source package ni. Dia ada dipanggil kelas lah. Okay, itu week3.java. Dia akan sama dengan apa yang kita type nama project tadi tu, week3.java. So untuk buat file Java, kita kena buat nama file tu .java, titik Java. Dia mesti berakhir dengan titik Java. Kalau guna editor ni, automatic dia akan create file ni untuk kita. Okay, dan kalau dia tengok yang simbol macam ni dan tutup macam ni balik, maksudnya slash, ni ada star. Dia tutup balik yang ni dengan star slash balikkan. Ini adalah komen. So komen kita nak letak apa-apa dalam ni boleh lah. Tak je apa-apa tulisan ke nota kat sini boleh. Okay, so tapi saya nak simplifykan ni, saya just delete yang ni. Cuma yang komen-komen ni saya delete. Dia tak memberi efek pada coding kita.
Okay, so kau tengok kat sini di package week 3 ni maintain lah, ini memang dia yang generate editor ni generate, so kita follow je. Dan ini pun structure dia memang kena macam ni. Kau tengok sini satu lagi public class week 3 Week 3 ni dia mesti sama dengan nama file. Okay, public class week 3 ni dia tak boleh tukar ni kepada minggu 3, tak boleh. Dia mesti sama dengan nama file ni. Dia ada error, kalau error dia merah. Tengok apa error, pergi kat sini, dia beritahu okay, should be declared in the file minggu 3. Maksudnya kalau kita nak buat nama minggu 3, nama file ni pun mesti minggu 3. This is kita dah save ni sebagai week 3 ni, ataupun dia dah create sebagai week 3. Kita dia guna sama kan. So coding kita berada di dalam method ni ataupun di dalam function ni . Kita tak boleh berada di sini, tak boleh berada di luar ni . Okay, dia mesti berada di dalam main ni. So main ni dia bermula di sini. Nampak yang kuning tu . So, dia bermula di sini dan dia tutup kat sini. Dia bermula dengan simbol bracket. Dan dia tutup dengan simbol bracket. So coding kita mesti berada dalam. Boleh berada di luar. Right. So, saya buat simple punya, kita dah tengok last week. System.out ni untuk kita printkan ke dalam ke monitor kita. .out.println. Kita buat selamat pagi. Okay, so kita run je ni, dia akan keluar output dia dekat bawah ni. Output dekat bawah ni. Kita run, so mula-mula dia terus di run dan terus dia akan outputkan selamat pagi. Okay. Last week kita ada buat integer, katakan x sama dengan 10. Jadi kita nak print x tu, maksudnya kita akan campur kat sini, campur x kan. Kita nak print value ni, 10 ni. Okay, so saya runkan dia, so dia akan print selamat pagi 10. Kalau nak ada space ni, tengok ni, bahan ni tidak ada space, dia terus combine dengan x, iaitu 10, jadi tidak ada space lah. Kalau tak ada space, just tak satu space. Okay, so bagi 10. Sama juga kalau kita ada string kat sini. String, kalau kita guna string, dia kena ada double quote. Double quote. Okay, kena ada buka dan kena ada tutup dia. Dalam dia kita boleh letak ayat dia. Selamat pagi kepada semua penduduk Gambela. So ini string string dia mesti ada buka quote ni, double quote ni kita panggil double quote simbol ni. Dan tutup dengan double quote. So dalam tu adalah satu string lah yang akan kita simpan ke dalam X. So kat sini selamat pagi dah ada satu string, kita nak combine menggunakan simbol plus dengan variable X, variable pemboleh ubah X. So content X tu akan diberikan dalam ni. Okay. Right. So saya nak tunjuk satu lagi, katakan X ni kita nak minta user yang isi user yang key in X tu. Okay, dia nak letak nama dia ke, kita nak minta dia key in. So sebelum tu kita print line dulu, sebelum dia nak key in ni kita print line. System out print line. Okay. Masukkan nama. Print ni untuk arahan arahan tu dia buat apa. Masukkan nama, kemudian sini kita nak read from keyboard, nak baca daripada keyboard, maksudnya user yang kena isi Okay. Kita buat nama So ada variable nama, kita buat satu string nama Okay. Kita set nama ni null lah, tidak ada apa-apa lagi Okay, so ini nak read daripada keyboard So saya run ni. Kita keluar masukkan nama tapi dia tak baca pun daripada keyboard. Dia terus tulis selamat pagi and then
outputkan nama. Nama sekarang ni tak ada value lagi lah sebab kita belum baca apa-apa dan kita belum assign apa-apa ke dalam nama. Sekarang ni dia dah assign nama ni dengan value null lah, tidak ada apa-apa value dia assign kepada nama ni. Melainkan kita letak satu ke, dia akan ada value lah. Tapi kita tak nak value satu ni, kita nak value tu datang daripada user yang isi melalui keyboard. So macam mana nak baca daripada keyboard? So, untuk baca daripada keyboard, kita kena guna type dia adalah scanner. Okay, scanner. And then kita buat satu variable untuk scanner tu. Kita kasih buat key sama dengan keyboard. Maksudnya key ni keyboard lah. Ataupun kita buat input lah, scanner input. Ni variable input. Okay. So, apa-apa saja nama boleh je nak buat add satu. Boleh kat sini. Tapi saya buat meaningful variable name. So saya kena input. Maksudnya scanner ni, input ni jenis dia adalah scanner. Maksudnya scanner tu adalah yang baca daripada keyboard. So ni untuk kalau string ni kita je buat string nama integer pun integer nama kan. Tapi kalau scanner ni sebab dia nak baca daripada keyboard, kita kena beritahu baca daripada keyboard. Kita akan buat new scanner and then kita dalam kurungan dia kena buat system .in. Ini maksudnya baca daripada keyboard. Betul. Okay, tapi dia ada error ni. Bila ada merah ni, dia ada error lah. So, kita nak tahu error, pergi kat sini. Okay, klik. Kita kena import for java.util scanner. Just klik yang ni. Tengok kat atas ni, kalau ada apa-apa, line 2 ni, package, lepas tu terus public class. Bila saya klik import ni, dia akan tambah ni. Import java.util.scanner. Ni maksudnya library dia lah. Library. Untuk kita guna scanner ni, kena masukkan file ni. Itu library dia. Ingat je lah. Okay. Kena masukkan ni, barulah tidak ada error. Cuma kat sini dia kata, belum ada apa-apa input yang kita masukkan lah. So dia tak merah, cuma dia hijau, dia kuning. Kuning ni maksudnya ada warning lah. Sebab sekarang ni input tapi tak ada guna apa-apa. Tak ada nak print ke apa kan. So input, so nama kita akan ambil daripada input. Tapi input ni nak baca apa? Nak baca integer ke? Nak baca string ke? Nak baca float ke? So dia ada dot lah. Input dot. Dan kita buat. Nak baca string . So nak baca string kita akan guna next line. Nampak ni dia akan keluar string . So maksudnya next line ni adalah untuk baca daripada keyboard satu string. Satu string. Okay. Kira ni. Right. So ini sahaja untuk baca daripada keyboard . Saya nak tanya sekarang dekat ni . So kalau kita run through dia punya program ni, pertama dia declare variable nama sebagai satu string. And then dia assignkan value nama tu dengan tak ada apa-apa lah. Maksudnya dia nak initializekan nama tu. Ataupun nak emptykan nama tu dengan tak ada apa-apa string. Dan dia masuk ke arahan. Dia ke dalam kita punya output ni masukkan nama. So sebelum dia nak masukkan nama tu, dia nak print balik nama tu, dia akan pergi pada scanner input. Ini kita dah declare satu variable nama dia input. Variable ni akan baca daripada keyboard. Okay, di arah dia. And then nama akan ambil input yang akan baca daripada keyboard. Dia akan baca apa? Next line. Dia akan baca satu string. Okay, kemudian selepas tu dia akan print terus, selamat pagi. Nama itu apa yang kita isi dekat keyboard yang berbentuk string tadi tu. Saya run . Saya run. Dekat sini masukkan nama. Okay, ni tak proceed ni. So ni berhenti kat sini . So saya kena masukkan satu string. Ini nama saya. Dan saya enter. So enter barulah dia akan pergi kepada dia akan dapat satu value, dia beri kepada nama, assign kepada nama, and then baru dia pergi kepada yang bawah ni, printkan nama tu. Okay, so saya enter, dia akan masukkan selamat pagi, iaitu yang ini. Okay, mergekan dengan input yang kita masukkan ke atas ni. Right.
Okay, so kita tengok satu contoh soalan. Convert a temperature reading in degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Convert, kita nak baca daripada Fahrenheit, convert kepada Celsius. So F ni adalah yang kita nak baca daripada keyboard. Jadi kita nak dapatkan result dia C. Ikut dia punya formula dia. Okay, so kita paste kat sini. Ini formula dia. Okay. So C ni kita katakan float lah sebab dia ada bahagi ni. So kalau bahagi ni yang ada nombor perpuluhan. Jadi kita akan buat C tu sebagai satu float. Okay, float C 5 bahagi 9 kali dalam Java kita tak boleh guna huruf X lah. Kali dalam Java kita gunakan asterisk. Okay, asterisk. Okay. F ni satu variable yang kita baca daripada keyboard. Tolak 32, okey lah. So, kita akan buat system.out line. Terus saya print C dah. Pun degree in Celsius is tutup dulu di punya string ni, kita tutup dulu string and then baru campur dengan value daripada C. C ni tak lengkap lagi sebab dia kena baca F tu lah. So kena ada satu input F, integer F. Okay. So, F ni nak baca daripada keyboard lah. So kena buat scanner input sama dengan new scanner dalam kurungan system.in. Semicolon, jangan lupa. Akan semicolon. So F tu kita akan baca input lah. Input dot. Ni kita nak baca integer. So kita akan ambil next integer. Tadi next string kan. Ni sebab kita nak baca integer. Tapi sebelum kita buat input ni, okay, kita kena keluarkan arahan. Kalau tak, user tak tahu dia kena buat apa. Sebab ini tak nampak apa-apa. Ini dalam coding lah. So, kita sebelum kita nak read input ni, kita akan system, kita bagi arahan dulu. .out .println game enter the degree in Fahrenheit. Okay. Boleh follow. So, mula declarekan variable F dan declarekan variable input itu sebagai nak baca daripada keyboard. Dan kita outputkan arahan dia enter the degree in Fahrenheit. Kemudian kita baca input dan masuk ke dalam F. Baca input apa? Baca input integer daripada input ni, daripada keyboard. And then masukkan value yang kita baca tu ke dalam F. Dan terus kita calculate kat sini guna formula ni. And then kita simpan ke dalam C. C itu adalah float. And then terus keluarkan result dia. Okay, kita runkan dia. Okay, run. So enter the degree in Fahrenheit, katakan 59. Okay. Bila kita enter, okay, so sekarang ni dia tengah tunggu kita bagi input. Bila kita enter, dia akan simpan ke dalam F, value 59 ni. Dia simpan ke dalam F and then dia akan masuk dalam formula ni lah. So dia kira-kira dan simpan ke dalam C dan seterusnya keluarkan format macam ni, output dia. So enter, dia akan proceed kepada next line. Okay, kosong. Kenapa kosong? Tak nombor besar sikit. Kosong So kosong. Okay, sebab ni float ni. Sebab ni adalah float, jadi nombor-nombor sini kena buat float lah.
kosong. Betul? Tak apa. Bolehlah. Ini nak buat integer pun boleh. Pun boleh. Okay, cuma formula dia ni dah kalau 32, F32 dia akan jadi kosong. Okay, jadi dia kena bawah daripada ni lah. Kalau tak dia jadi. Okay, kita buat 64. 4 betul jadi negatif kan. Okay. Ini isu pada Java lah. Okay. So kalau kita nak buat semua ni dalam bentuk float kalau bentuk float maka semua ni kena convert ke dalam float lah. Jadi kita guna float ni. Ni float and then kat sini pun kita kena baca sebagai float lah. Okay, float. 64 kosong juga 6. Kira manual 5 bahagi 9 kalikan 64 tolak 32 adalah 32. Betulnya 17. 17. Ini sensus kosong. So ini kosong. Ini compile balik. Kita buat juga. Ya, test dulu. Okay, kait dengan desimal ni. Okay, jadi 5 bagi 9. 5 bagi 9 kali. Okay. Dalam Java ni dia ada isu sikit. Dia kena semua nombor tu kena same type lah. Kalau 5 ni kita buat 5. Tengok sini Bila kita jawab balik soalan tadi. 5 bagi 9 sepatutnya dapat guna kalkulator ni 0.55 kan. Tapi bila kita run kat sini kita akan dapat bawah ni kosong. Kenapa kosong? Sebab ini dianggap sebagai integer bagi integer. Jadi dia akan return result dia dalam integer. So integer dia akan ambil yang depan je lah. So 0.00 lah dia akan potong lah ni dekat trim ni. Sebab ini dikonsider sebagai satu nombor integer. Tapi katakan saya buat 5.0 dan 9.0. Jadi tak boleh ada 5.0. 9.1 lah. Dia tak boleh. Dia tak boleh bagilah kok. Dia tak apa. So kalau dalam kes ni kita nak buat dia dapat dalam float, maksudnya ini pun kita kena convert 5 ni kepada float. Jadi nak convert 5 ni adalah integer. So kita kena buat float dalam kurungan kat depan dia ni. Supaya 5 ni dikonsider sebagai float lah. Kalau you nak tanya kenapa, you kena belajar computer architecture lah. Saya rasa dalam diploma tak belajar itu. So, tak apa, so ini dia sebab float je lah. Okay, barulah C tu tak akan jadi kosong. Okay, baru C tak akan jadi kosong.
Okay, sebab dia consider ini float, bahagi dengan float, so dia akan dapatlah nilai belakang-belakang dia ni. Kalau ini sebagai integer, okay, belakang berbagi integer, so dia akan dapat result ni dalam integer sebagai belakang ni dibuang. So, nak selamat, just guna macam ni lah. So kalau float, semua convert kepada float. So katakan kita back kepada soalan tadi. Okay, ni kurungan balik. Kali dengan F tolak 32. Okay, ni mungkin test dulu. 23. Okay, betul lah. Okay, nak tekan 64 kan, 64 Fahrenheit 17.779. Okay, so maksudnya tadi kenapa tak jalan sebab tadi kita buat mana yang ni integer kan. So bila kita buat ini integer dia ada problem sebab kita nak output dia dalam float lah. Ini okey juga. So kat sini yang tak boleh kat sini tadi tak boleh. So kena convert kepada float. So boleh yang ni integer sebab dia tolak, biasa yang bahagi ni tak boleh dia akan jadi kosong bila kita bahagi. Kalau tolak ni okey je. Yang bahagi ni dia akan jadi kosong bila kita bahagi. So ini kosong ini bukan jawapan dia 5 bagi 9 ni adalah 0.555. Tapi disebabkan dia adalah integer maka dia akan jadi kosong. Jadi apa-apa saja yang darat dengan kosong jadi kosong lah jawapan dia. Jadi untuk yang ni kita kena buat float. Okay, so integer float bagi float dia akan dapat float lah. So 0.555 kat sini. Tapi kalau integer bagi integer dia akan dapat kosong. Okay, boleh faham tak? Okay, kalau integer, saya buat satu, tapi bagi dengan float kan, nombor 9 ni. Ada problem tak? Sini, okey kot. Okey. Okey. Tapi katakan yang ni kita buat integer. Integer, maksudnya integer bagi integer, dia akan dapat integer, jadi 0.5 ni, jawapan 0.5 ni akan jadi kosong. Jadi, dia akan dapat kosong Kalau kita buat float bahagi dengan integer, yang ni saya rasa akan dapat kosong juga. Kita test dulu. Okey. So salah satu lah, kena salah satu. Maksudnya kalau integer bagi integer, dia akan dapat integer jadi kosong lah. Tapi kalau salah satu ni float bagi integer, dia akan dapat result dalam float. Boleh faham tu? Bisa. Okay. Faham So, tak? okay. Dia tak, language ni dia tak sama. Java ni sensitif lah tu. Kalau C mungkin tak sensitif macam tu. Kalau PHP lagi lah tak sensitif langsung pun. Maksudnya kita, kalau PHP lagi lah tak langsung, tak ada ni, tak ada integer, float pun tak ada. Kalau C dengan Java dia rasa lebih kurang lah. Dia agak sensitif sikit dengan nombor ni. Okay. Selanjutnya kita pergi pada soalan yang ni convert length inch kepada sentimeter. 1 inci kepada sentimeter. So ni nak convert daripada inci kepada sentimeter. Maksudnya input kita adalah inci. Saya jadi balik ni. So kita buat inci. Okay, integer inci. Terus scanner. Put. System dot. Okay, inci sama dengan input kita nak baca dalam next integer. Okay, kemudian sebelum nak baca ni kita akan buat arahan system.out.println.
Dan inci. Okay, kemudian kita assign inci ni kepada input ni, baca next integer dan kita akan kalikan cm sama dengan cm ni sebab dia perpuluhan kita guna float. cm sama dengan inci kali okey bahagi je yang kena make sure dia adalah sama Ni kalau bahagi ni 5 bahagi 9, so make sure salah satu ni adalah float. Kalau tak dia akan jadi integer, jadi kosong lah. So kalau kali tak perlu, so 2.54. So dia tak perlu convert kepada float dua-dua tu. Okay. Inci kali 2.54 ni. Tak apa, so kita akan berikan standard out dot line. Okay, inci dalam cm dah plus cm lah, cm kita nak yang dia calculate cm dan error dekat scanner nak find simbol scanner standard in kena ada new ada lagi error sini error dia kita perlu type kita test dulu tengok mana ni inci 2 boleh ya tak boleh so maksudnya kena buat float jugalah ni salah satu tiga inci so dapat okay. So yang pembetulan sikit tadi saya kata bahagi saja. So kali pun kena salah satu pun dalam bentuk dia lah. Kalau tak boleh dia ada error. Sebab result ni dalam float lah. Tapi ni error. Kalau yang tadi bahagi tu dia tak error. Cuma dia jadi kosong. Yang ni dia jadi error. Maksudnya dia kena inci ni integer. So ini pun integer. So dia tak boleh integer kali integer nak dapatkan float tak boleh. Jadi error. Dan make sure lah salah satu tu adalah float. Cuma ada kita baca ini sebagai float. Kalau nak baca ini sebagai float, ini next float lah. Ini kena tukar pada float. Ataupun just convert yang nombor ni kita buat terus float lah. Dia tak boleh buat macam ni sebab saya sini sebab 2.54 tu dia adalah float. Maka kita kena buat pada float. Alright. Tengok lagi. Alright. Yang nak convert ni susah sikit Nak convert kepada dibagi nombor dalam second. Contohnya 7,322 second. Convert kepada jam, minit dan second. Okay. So kita buat kat sini. Saya guna pakaian ni so masukkan saat. Berapa saat? Saat ni dalam tempat saat lah. Kita pilih saat. Saat. Dan yang ni kita nak buat satu jam. Load ataupun load jam. Minit. Itu lagi load saat. Saat kan. So, jam macam mana nak kira daripada saat tu? Maksudnya saat bagi 60. Itu adalah jam So ini kita nak buat float. Minit ni secara umum nanti kita baiki sikit coding kita ni. So dalam minit ini kita bagi jam adalah 60 kali 60 iaitu 3,600 lah. Okey, untuk dapatkan minit adalah saat bagi float
Ini baru 60 kan. 60 saat sama dengan 1 minit. Okey. 3,600 saat bersamaan 1 jam. So, saat ni adalah saat ni biar dulu tempat saat je. Saya nampak sini dalam jam ialah jam. Test dulu yang ni, tengok jam ni betul tak? Kita ada error kat sini ya. Saat ni biar dulu. Okay. Okey, kita ambil untuk 1 jam ataupun 2 jam lah. Itu 7,200. So, dapat 2 jam lah. So, 2 jam. Kemudian kita print bawah tu untuk minit. Minit. Okey, minit bagi 60. 7,200. Okey, 2 jam. Ini 120 minit. Betul lah, dia 120 minit. Sama dengan 2 jam kan. Okey. Cuma yang dia nak adalah kalau dia masukkan 7,260 ni sepatutnya. Ini dah jadi 2 jam, maksudnya 2 jam 1 minit 0 saat kan. Itu formula kita lah yang kita kena ubah. Pertama yang ni jam ni kita tak nak ambil tahu pun yang belakang-belakang, kita nak yang depan saja. Jadi kat sini sebenarnya kita boleh convert kepada integer saja, ambil nilai integer dia saja. Ya, tapi tak boleh banyak dia float. Okey. 7,260. 7,260. Tu dapatlah 2 jam kan. Minit ni nak kira macam mana minit? Minit kita kira ni kita kira minit, kita katalah ada daripada saat lah, daripada saat katakan 120 saat atau 122 saat lah. Okay, ni saat 122 saat, berapa minit ni? Jam memang kosong lah. Berapa minit? So kita akan kira dia punya ni, kira kita akan bagi dengan 60 kan. 60 maksudnya ini kali 2 dapat 120 dan dapat bagi 2. Okay. So dalam kes ni kita ambil baki ni sebagai berapa saat daripada 122 ni. Selebihnya kita tinggalkan kepada jam lah. So ni adalah baki. So baki kita guna formula modulus. Modulus. Ni adalah baki. Okay. Kita tak ambil yang ni. Ni maksudnya 2 jam lah. So kita ambil baki dia ni sebagai minit. Baki dia. Okay. So untuk baki kita akan ambil kita akan guna bukan bahagi, kita akan guna modulus. Modulus 60. Modulus 60. Okay, so maksudnya kita nak dapatkan baki dia. Oh, integer juga. $2,220. So 2 jam 20 saat. Ni baki dia baru. Modulus ni baki lah. So kalau kita nak buat 100, katakan sini 100 bagi 60 adalah
1, kita akan dapat 60 kat sini, dimasuk 1 jam. 1 jam. Ini adalah baki dia 40 minit. So, ini dipanggil baki. Baki ni kita guna arahan modulus. Maksudnya, ialah saat modulus 60. So, kita ambil baki daripada itu. So, itu adalah untuk minit. Saat ada lebih tak ni berapa saat? Saat pula pun sama saat. Saat ni kita ambil daripada minit daripada minit. Daripada saat. Pada formula saat. Itu modulus 60 saat adalah kita balik. Ini 60 saat. 100 saat. 1 saat. Kita balik. Okay. 60. Ni yang saat. Yang ni minit ni adalah baki daripada 3,600. Kita bahagikan 3,600. Yang ni barulah kita bahagikan dengan 60. Atau formula dia hijau lah. Ni sebab saat ni input kita kan. So ini kita tukar nama lain lah. S je lah. Ini adalah saat. Okay, terangkan dia. Masukkan mengikut ni 7.32 ni sepatutnya 2 jam, 2 minit, 2 saat. 23, 2. Okay, 2 saat betul. Yang ni tak betul. 122 minit lah. So, itu 22 minit bagi 60. Apalah, ini formula lah. Formula matematik. Pagi ni dia tak mari sikit formula. So ni formula lah. So kita masukkan formula dan dapatlah result. Okay. Yang lain pun semua formula je. Input radius and calculate dia. Yang ni maksudnya formula circle. Saya pun tak ingat. Area ni kita kali 2 je kan. Area circle ni macam mana formula dia. So masukkan formula je lah. Ni pun sama, number of centimeter per unit equivalent number in feet. Ni pun macam soalan macam ni juga. So ini formula matematik lah. So formula ni fikirlah mana yang bagi betul. Cuma yang kesimpulan kita belajar hari ni adalah pertama macam mana nak baca input. Okay, next integer, next string tu input. Dan input ni kena buat scanner. Kita baru boleh guna input tu and then assign ke dalam ni. Dan satu lagi yang perlu kita tengok adalah berkaitan dengan data type ya. Kalau integer, kalau kita nak result ni float, make sure salah satu yang bahagi kita berkali tu dia adalah float. Tak dia akan jadi kosong. Betul, dari segi operator remainder ni. Remainder tu guna modulus remainder. Alright, itu saja untuk hari ini. Ada soalan?